Ya, Alhamdulillah sudah kembali bersama kita di Rompai Pagi dan seperti yang telah pun kami nyatakan, sekarang kita bersama dalam segmen motivasi kewangan, merancang hari persaraan ya. Dan kita pun pertama bersama tetamu undangan kita pada hari ini. Okey, tetamu undangan kita yang mulia Tuan Haji Syamsul bin Haji Muhammad, itu pakar kewangan yang akan menerangkan kita dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, merancang hari persaraan. Dan juga semoga dengan adanya persoalan yang akan diajukan dan juga kemusykilan nabis kita ataupun ini merupakan satu guide cara ketani untuk menuju ke hari persaraan, jadi boleh membantu kita manfaatnya dan juga panduannya. Baik, kita ucapkan selamat datang kepada Tuan Haji. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, memang sesuai sekali ataupun memang topik ataupun tajuk yang kita dibawakan merancang hari persaraan ini sangat-sangat dinanti-nantikan, kita yakin ya, oleh beberapa sebahagian masyarakat Ketani ya, yang ingin belajar sesuatu. Baik, kita ingin terus saja ya kepada soalannya. Mungkin sebagai mukadimah juga dapat Tuan menerangkan secara ringkas mengenai dengan perancangan persaraan sebagai perbincangan kita pada pagi ini. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, topik kita ni pada hari ini merancang hari persaraan. Sebenarnya barangkali 2-3 minggu yang lepas kita ni hangat di perkataan mengenai dengan TAP, SCP dan yang terbaru SPK. So jadinya ini perkara ini berkaitan dengan macam mana kita akan merancang persaraan. Walau bagaimanapun saya tidak akan menyentuh SCP, TAP dan juga SPK. Apa yang akan saya sentuh di sini macam mana kita merancang hari persaraan kita ni. So macam mana kita akan membuat preparation awal, persediaan awal untuk kita bersara. Bila kita lihat daripada pusingan hayat kewangan ataupun financial life cycle, hari persaraan adalah fasa ketiga. Okey, fasa pertama ialah di mana ketani melindungi kekayaan, di mana umur ketani dalam 20 ke 40 tu, di mana ketani orang barukan mula berkeluarga, barukan ada anak dan barukan membina rumah. So atau ketani melindungi. Jika sekiranya berlaku kepada apa-apa kan, jadinya ia melindungi. Di sana ada takaful apa semua sekali. Fasa kedua di mana ketani mengumpul kekayaan atau mengumpul harta ketani itu, di mana ketani sudah komitmen ketani kurang. So ketani sudah mulakan simpanan, memulakan pelaburan. So dan fasa ketiga di mana ketani akan membagikan harta ketani, di mana selain daripada ketani fokus kepada persaraan, ketani juga merancang macam mana ketani membagi harta-harta ketani itu kepada anak-anak ketani. So bila ketani lihat di sini kan, ketani ada penting untuk ketani memulakan persaraan bagi yang baru memulakan pekerjaan dan yang separuh jalan dan juga di akhir. So faktor-faktor ni penting kalau ia bermula awal, bermula pertengahan, bermula akhir itu ada implikasi-implikasi kepada perancangan persaraannya. So ini ketani juga mengambil kira dari segi pendapatan ketani semasa bersara. Ia indahkan sama apabila ketani masih bekerja, mungkin masa bekerja gaji ketani RM1,000. Mungkin dalam masa persaraan itu kemudian dimakannya RM500. So yang perlu ketani ambil kira macam mana ketani akan mengurus perbelanjaan ketani apabila ketani indah lagi mempunyai pendapatan tetap semasa ketani bersara. Jadi secara mukadimahnya ya untuk topik perbincangan kita pada hari ini. Dan apakah antara maklumat utama dalam merancang persaraan dalam perspektif perancangan kewangan ini Tuan? Okey, saya akan menyentuh 3 perkara penting. Kenapa ketani mesti matlamat utama ketani untuk membuat persediaan hari persaraan ketani. Pertama, ketani kan cuba mengekalkan taraf hidup ketani. Okey, biasanya masa ketani bekerja, ketani kan menerima gaji RM1,000 ataupun RM2,000. Tetapi bila ketani sudah bersara, pendapatan dia akan berkurangan. So jadi macam mana ketani kan mengekalkan gaya hidup ketani, taraf hidup ketani itu. So di sini selain ketani kan bergantung kepada SCP, TAP ataupun yang terbaru SPK nya, so ketani mesti mempunyai simpanan sendiri. Kalau tidak, macam mana kan tani mengimbangi perbelanjaan ketani semasa bersara. Seperti saya beritahu tadi, kalau tani pendapatan ketani RM1,000, kalau ketani punya simpanan daripada TAP, SCP ada RM500, tapi ketani kan mau kehidupannya RM700. So macam mana tani kan mendapat RM200 tani? So di sini tak ketani kan mula beberapa kaedah yang boleh tani gunakan untuk menampung supaya ketani dapat sekurang-kurangnya mengekalkan taraf hidup ketani itu daripada walaupun dia 100% mungkin 70% atau 60%. So di sini adalah penting matlamat yang utama untuk tani mengekalkan gaya hidup dan juga taraf hidup ketani selepas ketani bersara. Atau pertama. Yang kedua, ketani kan mau berdikari.
Walaupun kata ni kadang-kadangnya anak kata ni ada, tapi kata ni kadang-kadang mau berdikari, indah kan mau bergantung kepada anak kata ni. Kadang-kadang kata ni pun memikirkan anak-anak kata ni itu pun ada komitmen tersendiri. Walaupun kadang-kadangnya anak-anak kata ni itu pun secara automatik indung faham pula membantu indung kata ni. Tapi kata ni sebagai yang mana ni, indung kata ni bila tin besar, kata ni kan mau berdikari, supaya kata ni mencari pendapatan sendiri. So di sini tak kata ni perlunya kata ni merancang kata ni punya persaraan itu supaya kata ni tidak bergantung hidup pada orang lain. So kata ni berdiri sendiri, berdikari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga barangkali juga ada yang terutama sekali kalau orang yang baru bekerja, kadang-kadang diorang ni mempunyai matlamat lakukan bekerja sampai umur 60-nya. Mungkinnya 50 berhenti tukunya. So bila dia mempunyai matlamat macam itu, adalah perlu ni sudah merancang ia akan basarah awal. Jadinya ia akan membuat persediaan awal. So matlamatnya untuk basarah awal itu mesti diimbangi dengan pelannya. Artinya ia sudah bila mula bekerja umur 25 tahun, ia sudah start menyimpan, ia sudah start melabur. Jadinya apabila basarah umur 50, sekiranya tani jangka hayat kini sampai umur 80, ia sudah cukup 30 tahun itu cukup untuk perbelanjaannya semasa besar. So ini adalah matlamat, 3 matlamat penting walaupun ada matlamat lainnya. Pertama ialah satu untuk mengekalkan taraf hidup, dan kedua untuk berdikari, dan ketiga kalau ia ingin besar lebih awal daripada sepatutnya. Iya. Ya, Alhamdulillah. Satu topik menarik itulah ya, seperti telah kami nyatakan, topik ataupun tajuk yang kita bawakan pada pagi ini cukup menarik sekali. Sedikit sebanyak akan menambahkan lagi pengetahuan kita ataupun menambahkan informasi mengenai dengan perancangan kewangan ini. Sedari awal kata tuan tadi, ada 3 fasa, itu melindungi, mengumpul dan juga membahagikan. Baik, untuk seterusnya kita ingin mengetahui mengapakah perancangan persaraan ini amat penting untuk dimulakan seawal mungkin, tuan. Okay. Penting kalau kata ni kan memulakan perancangan yang dari awal. Pasalnya ada beberapa faktor. Pertama, bila kita lihat daripada segi simpanan, simpanan atau pelaburan ini ada faktor-faktor lain yang berkaitan. Pertama, jumlah. Kedua, tempoh. Dan ketiga, kita lihat daripada kadar pulangan dan kadar inflasi. So bila orang itu memulakan dari awal, contohnya ia bermula bila start bekerja umur 25 tahun. Artinya kalau menuju kepada 60, ia ada 35 tahun untuk menyimpan. Berbanding kalau orang itu bermula umur 50. Umur 50 ia ada 10 tahun saja. Artinya simpanannya kalau dari awal itu ia akan boleh menyimpan sedikit-sedikit berbanding orang yang menyimpan ujung-ujung atau pertengahan. Sebagai contoh, kalau sekiranya ia memerlukan RM1,000 untuk bersara. Contoh daripada TAP-nya, daripada simpanan SCP-nya apa semua sekali, ia ada contoh RM700 campur pencen tua. So artinya ia kekurangan RM300 contoh untuk mencukupkan RM1,000. Kalau menyimpan dari awal, contoh ia bekerja untuk lagi 30 tahun, ia akan menyimpan sedikit berbanding kalau orang itu tinggal 10 tahun. RM300 kalau 10 tahun, kalau RM300 itu setahun 3.600, 10 tahun 36.000. Artinya 10 tahun. Tapi kalau ia 30 tahun, barangkali indah sampai RM100, RM300, mungkin RM200 ataupun RM100 saja. So itu penting. Lagipun perkara kedua, barangkali kalau kata ni menyimpan, ia ada compounding effect. Compounding effect ini artinya di mana kalau kata ni menyimpan, ada dividen dibagi keuntungan. So itu dipusing lagi. So bila compounding itu semakin banyak, semakin bertambah dia itu. So kalau dalam masa jangka panjang berbanding jangka masa pendek, bermula awal itu adalah perkara yang paling penting supaya indah tanpa membebankan. Berbanding kalau 10 tahun paksa menyimpan RM300, kalau tadi bermula awal RM100 ataupun RM50. So itu adalah kebaikannya kata ni bermula pada awal. Dan yang kedua barangkali macam mana tadi menggandakan simpanan. Mungkin kalau tadi bermula awal umur 25, bila sudah umur kata ni 35 tahun, selepas 10 tahun menyimpan, kata ni boleh menggandakan, kata dia mencari pelaburan. Berbanding kalau sudah kata ni kan bermula 45 tahun, 55 baru 10 tahun lepas satu kata ni akan melabur pun mungkin kata ni takut pasalnya duit persaraan kata ni cuba mengelak daripada risiko kerugian. So artinya kalau kata ni bermula awal separuh jalan atau simpanan kata ni itu mencukupi dan kata ni kan cuba melabur, kata ni menggandakan. Itu perkara kedua. Dan yang ketiga kali kata ni membuat awal ni kata ni membantu untuk kata ni membuat keputusan. Di mana kalau kata ni awal barangkali semasa aku kan besarannya 45, 50, 55, ia sudah tahu. Pasal duit itu sudah awal disimpannya. Berbanding kalau 45 tahun bertanikan baru kan bermula, dah ada choice. Kalau tak kata ni kan besaran 55, cukup kan duit kata ni. Tapi kalau awal bermula umur 25 tahun, mungkin apabila umurnya 45 tahun selepas 20 tahun berhebat, aninya duit kau ni cukup ni. Walaupun ku besar umur 50-nya, 30 tahun cukup ni.
disebabkan oleh simpanan gandaan compounding efek itu dan juga pulangan daripada pelaburan. So adalah penting untuk kita ni bermula merancang pasaran kita ni dari seawal yang mungkin. InsyaAllah kalau boleh the first day kita ni bekerja tu, the first month of the salary tu kita ni start menyimpan untuk merancang pasaran kita ni seawal mungkin. Seawal mungkin. Itulah Atul saya kata tadi kan. Ini macam mana ya, ni? Kena berfikir. Ya, soal perlu tadi strategi. merancang. Perlunya ada strategi dan sebagainya. Suatu topik ini kita ni bawakan. Kadang-kadang bila kita ni sudah banyak di antaranya sudah bersara baru kan merancang. Tapi sebenarnya daripada awal lagi kita ni lebih merancang dengan dengan topik yang kita bawakan pada hari ini membantu. Jadi di sini apakah antara risiko-risiko yang mungkin dihadapi dalam membuat perancangan persaraan ini, Tuan? Okey. Bila kita ni pada risikonya ni banyak pelanggan tapi kan menyentuh perkara-perkara yang penting sahaja. Yang pertama, bila kita ni bersara duit tu dah mencukupi. Artinya terutama sekali kalau kita ni lambat bersara. Contoh, bila kita ni lihat kita ni kan memerlukan contoh untuk kita ni bersara selepas bekerja tu kita ni kan perlu RM700. Sekiranya daripada ACP, TAP dan juga kita ni punya pension umur tua tu RM500. Tapi kita ni ada RM200 short. Jadi kalau kita ni bermula akhir, kita ni dah mencukupi. Kan bersara awal ni macam mana kita ni kan mencukupkan RM700 itu. So artinya kita ni indah dapat dah mencukupi. Mungkin duit itu kita digunakan instead of kita ni kan menggunakan untuk 20 tahun. Contoh bersara 60, menggunakan 20 tahun dah cukup. Artinya kata ni mempunyai masalah. So artinya di sini yang penting berbalik kepada tadi bermula awal dan juga menggandakan atau adalah pertama risiko indah mencukupi bila kita ni bersara. Perlu 700 tapi kita ni ada ganyak RM500. Itu pertama. Kedua, kalau kata ni macam life cycle life expectancy kita ni di Brunei, jangka hayat kita ni di Brunei roughly dalam 76 atau 78 tahun. So itu lepas bersara ada simpanan untuk 20 tahun. Okey. Walaupun kita ini sudah merancang, duit kita itu cukup untuk 20 tahun. Dari 60 sampai umur 80. Kadang-kadang disebabkan oleh teknologi kadar kesihatan yang semakin bagus kan, kita ni hidup sampai umur 90. Artinya duit kita ni itu habis umur 80. Artinya 10 tahun lagi, lepas 80 tu kita ni masih lagi hidup, kan berbelanja lagi. Tetapi yang kita ni ada pada masa tu cuma pension umur tua. 250. Padahal kita ni memerlukan RM700. Tiba-tiba RM250. Kita dah mencukupi. Atau belum kita ni melihat daripada segi faktor inflasi, kenaikan harga barang. Mungkin 20 tahun, 30 tahun akan datang, nilai duit RM1,000 itu mungkin RM700 disebabkan oleh susutnya. Kenaikan harga barang artinya nilai duit itu makin susut dan kita ni punya kuasa membeli itu semakin berkurangan. So di sini faktornya, kita ni duit cukup tetapi kita ni hidup lama lagi. So artinya awal habis, umur 80 habis, the rest and the next satu pasal kita ni mikirkan macam mana kita ni kan menyarah hidup kita ni. Dan yang ketiga, kadang-kadang pelaburan kadang-kadang bila kita ni sudah tahu kita ni ada duit, terutama sekali kalau orang yang awal yang menyimpan, kita ni kan mau cepat menggandakan. Kita kalau boleh kita ni bila kita ni mempunyai dana untuk pasaran kita ni, seboleh-bolehnya kita ni laburkan di mana pendedahan risiko itu berkurangan. Kita ni kan kadang-kadang akan mau cepat. Terutama sekali kalau terdedah pada skim cepat kaya. Ini banyak berlaku di mana kalau ada duit tu orang kan mau menggandakan lebih cepat. So artinya kata ni mesti melihat di mana kata ni melabur. Pastikan institusi kewangan ataupun bank-bank itu adalah bank yang diberi otorisasi daripada pihak berkuasa. Dan juga kalau boleh mintalah khidmat nasihat daripada pakar-pakar pelaburan supaya kata ni indah salah melabur. Kadang-kadang duit yang kata ni perlukan untuk bersara, belum lagi kata ni bersara duit tu rugi disebabkan oleh pelaburan. So ini adalah perkara penting untuk kata ni menjaga keutuhan kata ni punya duit persaraan kata ni itu insya-Allah. Perancangan tersebut. Perancangan tersebut ya. Okey, baik. Okey, dan seterusnya ni Tuan mungkin Tuan boleh menerangkan antara kaedah-kaedah yang boleh digunakan pakai dalam mengenal pasti jumlah yang diperlukan semasa bersara. Okey. Ia ada dua kaedah yang boleh kita digunakan. Satu dipanggil sebagai income replacement ataupun pengganti pendapatan. Sebagai contoh, kita ni bekerja gaji 1,500. Okey. Jadinya aku mau 50% daripada gaji ku tu untuk aku bersara.
Artinya ia sudah tahu 750 diperlukan. So dari sana bila dia tahu sudah 750 ringgit diperlukan, dia akan mengira berapa tahun lagi bekerja untuk mencapai 750 ringgit itu untuk ia nanti bersara 20 tahun. Atau pertama, atau dari segi lagi semula kan? Ia akan menyimpan based on tapi untuk 20 tahun. Tapi ia mesti mengambil kira juga berapa TAP-nya, berapa SCP-nya, berapa SPK-nya lah. So artinya perbezaan itu saja. Yang kedua, ia tidak mengira daripada pendapatannya. Dia mengira berapa ia berbelanja sebulan. Contoh, gajinya 1,500. Perbelanjaannya sebulan RM500 saja. Pasal orang yang besarannya, ia habis bank dan ya. Bank dah ada komitmen, utang-utang di bank habis sudah. So artinya apa yang diperlukannya untuk perbelanjaannya seharian, utilitinya, insuransinya, makanan, itu saja. Mungkin ia memerlukan RM600 contoh. So ia melihat RM600 itu saja targetnya. So berbeza dengan tadi income replacement, gajinya 1,500, diambilnya 50 atau 60% daripada gajinya. Yang kedua ni berapa perbelanjaannya? Ia sudah mengira, okeynya setiap bulan aku belanja RM600. So RM600 dah diperlukan. Cara pengiraannya, RM600 itu kalau mau 20 tahun selepas bersara, RM600 kali 20 tahun. So dari sana akan dibahagi berapa tahun lagi bekerja. So atutah kalau ia awal yang memulakan perancangan persaraannya, kalau ada 35 tahun, simpanannya akan lebih kurang berbanding orang yang akan bekerja lagi 10 tahun. So di sini terpentingnya faktor tempoh, faktor pulangan dan juga faktor inflasi itu tadi ambil kira untuk kita ni menilai berapa apa yang saya kiraan saya bagi itu adalah straightforward saja. Anda akan mengira tempoh berapa kadar pulangan, berapa inflasi. So itu caranya, teknik yang boleh digunakan. Pertama, pengganti kepada kita ni punya pendapatan, dan kedua berapa perbelanjaan kita ni. Itulah dua kaedah yang digunakan untuk kita ni mengira berapa yang kita ni perlukan untuk kita ni punya persaraan kita ni. Wah, memang cukup seronok sekali sebetulnya ya, setelah apa yang telah dikongsikan oleh tetamu kita pada pagi ini. Setidak-tidaknya kita mempunyai perancangan, terutama sekali kepada bis kita yang masih lagi di tahap usia yang masih muda ya. Jadi buatlah perancangan untuk masa hadapan 25 tahun, 30 tahun mendatang ya. Baik, Rampai Pagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak tuan ni kerana telah berkongsi mengenai dengan ilmu juga, iaitu merancang hari persaraan ya. InsyaAllah di lain kesempatan kita bersama lagi tuan ya. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.